Kita terus berdiri kerana sebentar lagi lagu Negaraku akan dimainkan. Terima kasih, hadirin dipersilakan dulu. Yang Mulia Tunku Puan Panglima Raja Kelantan, Tunku Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Naib yang di-Ketua Pertim merangkap Ketua Wanita Pertim Kebangsaan. Yang berbahagia Datuk Dr. Ismail bin Ibrahim, Pengerusi Majlis Institut Dakwah Islamiah Pertim. Yang berusaha Ustaz Muhammad Nazir binti Ibrahim, Pengarah Institut Dakwah Islamiah Pertim. Ahli-ahli Majlis Idib, ahli-ahli Majlis Pertim Kebangsaan, wakil-wakil Pertim Bahagian, wakil-wakil penaja, datuk-datuk, datin-datin, para graduan yang diraih, tuan-tuan, puan-puan, serta sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kepada Allah kerana dengan limpah kurnia dan inayatnya, maka dapat kita bersama-sama menghadiri majlis graduasi yang ke-23 dan penyampaian anugerah kecemerlangan akademik Institut Dakwah Islamiah Pertim bagi sesi 2012-2013. Bagi pihak seluruh warga IDIP, kami mengalu-alukan dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan di atas kehadiran Yang Mulia Tunku, Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin ke majlis graduasi ini. Untuk memuliakan majlis kita pada pagi ini, marilah kita sama-sama menghayati bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan diperdengarkan oleh saudara Muhammad Azrai bin Bandar Jamaluddin. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا
المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Semoga Tuhan yang mulia tentu dan Datuk dan para hadirin sekalian, Saudara Muhammad Azrai bin Pandak Jamaluddin merupakan pelajar di tim pengajian Islam semester 2. Beliau berbangsa orang asli Temiang, berasal daripada Sungai Sipur Merah. Seterusnya, majlis menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Ismail Ibrahim, Pengerusi Majlis Institut Dakwah Islam Perkim, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dengan segala hormatnya dijemput. Banyak terima kasih dan mengalu-alukan kedatangan Yang Mulia Tuan Panglima Raja Kelantan, Yang Mulia Tunku Datuk Hajah Nur Hayati Tuan Rahman Putra Al-Haj. Itulah atas sifat Yang Mulia sebagai Daik yang Ketua Perkim Kebangsaan, merangkap Ketua Wanita Perkim Kebangsaan. Sesungguhnya berangkatan Yang Mulia Tunku merupakan satu bukti sejarah yang amat besar bagi kami di Institut Dakwah Islamiyah Perkim ini, kerana setelah Tuan Rahman Mulia datang, maka kelihatan majlis ini agak berseri dan pertama kali menerima Yang Mulia Tunku Tuan Panglima Raja Kelantan. Kita berharap bahawa hubungan di antara IDIP dengan Yang Mulia Tunku Tuan Panglima Raja Kelantan, Yang Mulia Tunku Datuk Hajah Nur Hayati Tuan Rahman Putra Al-Haj akan terus-menerus dipupuk, dan saya lebih sekali mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Yang Mulia. Tuan-tuan, puan-puan, Tuan Datuk, para pelajar, para ibu bapa sekalian, IDIP seperti yang ditulis di dalam buku cenderamata yang diedarkan pada hari ini telah ditumbuhkan begitu lama, iaitu kira-kira pada akhir tahun 1961. Artinya umur IDIP melebihi 40 tahun. Dan IDIP ditubuhkan ialah dengan visi Yang Mulia Almarhum Tuan Rahman Putra Al-Haj semasa almarhum menjadi Yang Ketua Perkim. Dia almarhum sebenarnya mempunyai visi untuk melatih para pendakwah kepada orang-orang bukan Islam dan orang yang baru agama Islam, dan tujuannya juga ialah untuk mendalami metodologi dakwah supaya dakwah kepada Islam ini menjadi lebih berkesan dan menjadi lebih global dalam bentuk dari masa ke semasa. Maka setelah 41 tahun mungkin ditubuhkan IDIP, maka kita di sini sekarang ini sedang berusaha meningkatkan tahap IDIP, iaitu daripada sebuah institut yang hanya memerlukan sijil kepada para pelajar, dan sijil itu sebenarnya memang telah diiktiraf oleh pihak kementerian. Dan sekarang ini kita sedang cuba mengangkat tahap IDIP Institute menjadi sebuah college yang akan mengeluarkan diplomanya sendiri, diploma yang dinamakan Diploma Sains Dakwah, dan sudah pun mendapat pertimbangan daripada MQA dan sudah pun diserahkan kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia untuk diakui dan diiktiraf, dan kita akan memulakan kursus itu setelah dibenarkan oleh pihak, diberi surat kebenaran oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada masa itu pelajar-pelajar yang mendapat sijil akan meneruskan pengajiannya dalam bidang diploma, dan diploma itu banyak mempelajari tentang teknik, metodologi, penyelidikan tentang dakwah Islamiyah yang lebih global sesuai dengan alam pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan, para pelajar dan ibu bapa sekalian, sebenarnya tujuan Perkim ialah untuk melahirkan generasi yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 14 yang berbunyi, "Wattakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun."
Artinya hendaklah ada di antara kamu satu golongan yang menyeru kepada kebajikan dan kebaikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala perkara yang salah, yang buruk dan keji. Dan mereka inilah orang yang bersifat demikian, orang itulah orang-orang yang berjaya. Maka kita perlukan golongan-golongan yang menyeru kepada kebaikan, iaitu menyeru kepada Islam dan agama yang banyak menekankan tentang kesejahteraan manusia, tentang nilai-nilai akhlak moral yang baik, tentang kehidupan dalam masyarakat yang penuh dengan cabaran, utamanya masyarakat yang berkembang pada hari ini, yang menjadi masyarakat yang global dan universal. Sekarang ini sebenarnya kita melihat dalam masyarakat dunia Islam banyak cabaran yang telah berlaku. Kita perlu menentukan bahawa generasi kita yang akan datang benar-benar mendapat pendidikan yang sempurna tentang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran ini dari sudut pandangan Islam. Hal ini sudah selesai dalam metodologi Islam. Pada perspektif Islam sebenarnya kita sudah pun mengetahui dan kita mengakui bahawa Allah SWT adalah Tuhan yang Esa. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita yang terakhir, dan kitab suci Al-Quran Al-Karim adalah merupakan sumber utama bagi agama kita dan disokong oleh hadis Rasulullah SAW. Sedangkan orang Barat sebenarnya mereka tidak mengakui kewujudan Al-Quran, tidak mengakui keusulan Nabi Muhammad, dan tidak mengakui keasahan Allah SWT. Mereka sebenarnya masih bertanya, masih berselisih, is there a God? Apakah ada Tuhan? Who is God? Siapa Tuhan? Where is God? Di mana Tuhan itu? And what is God? Ini persoalan-persoalan yang selalu ditanya sehingga sekarang. Kita sudah mengetahui. Jadi generasi yang akan datang harus mendalami ilmu agama ini seperti yang kita warisi daripada nenek moyang kita, daripada Rasulullah SAW dan daripada para ulama yang lama. Kerana dilihat dalam negara-negara Islam, dunia Islam pada hari ini, kita tidak ketahui lagi apakah generasi sekarang akan masih bertanya tentang who is God, where is God, what is God. Itu bukan persoalan kepada kita. Persoalan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengubah kitab suci yang diturunkan oleh Allah SWT. Dan kita merasa amat duka cita dalam keadaan sekarang ini, di mana dunia Islam hidup dalam keadaan yang membimbangkan untuk mewujudkan generasi terpelajar agama pada masa akan datang. Kita melihat umpamanya di dunia antarabangsa, di negara-negara Islam di Timur Tengah, di Afrika Utara, pelarian perang dan pelarian daripada kemiskinan dalam dunia Islam sudah bermilion-milion orang. Di Syria saja sudah 2 milion pelarian perang melarikan diri daripada gejala peperangan dan gejala kemiskinan dan kebuluran. Mereka tidak mempunyai sekolah yang cukup. Pendidikan dalam negara menjadi kucak-kacir kerana keadaan pembunuhan, pergaduhan, pertumpahan darah di Mesir, Afghanistan, di Iraq, dan begitu juga di lain-lain negara, termasuk di Somalia dan juga negara Islam, di Nigeria, di Bangladesh, di berbagai-bagai pertumpahan darah sesama sendiri ataupun dengan penganut-penganut agama lain. Mereka tidak dapat menumpukan kepada pendidikan yang sebenarnya. Ini yang kita bimbang bahawa generasi yang hanyut sebagai pelarian perang itu akhirnya akan ketinggalan daripada pendidikan. Arena perdana, arus perdana yang mengembangkan agama seperti yang kita lakukan sekarang ini. Sebab itulah kita sekarang berkewajipan membentuk generasi baru. Generasi yang akan datang amat membimbangkan dalam dunia Islam pada hari ini, kerana pelarian-pelarian yang berlaku, kebuluran, kelaparan, dan melarikan diri daripada keadaan keselamatan dalam negara yang tidak terjamin. Alhamdulillah kita di Malaysia, saya rasa satu-satunya institut untuk dakwah Islamiah seperti ini
local authority. Dan juga ada institut lain yang juga merupakan institut dakwah oleh NGO dan juga oleh kerajaan. Jadi kita harus mengumpulkan keadaan dan mengharmonikan pembelajaran kita dan sebagainya. Jadi sebab itu tujuan kita pada hari ini ialah untuk meneruskan kerja-kerja kebajikan ini seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Dan kita sekarang alhamdulillah bersyukur kerana kita lah mungkin satu-satunya negara dalam dunia Islam ini yang masih menjamin bagaimana dapat kita meningkatkan dakwah Islamiah dalam satu bentuk struktur yang penuh strategik seperti yang dapat kita lakukan. Dan dalam keadaan aman damai inilah kita sebenarnya dapat membentuk generasi yang akan datang. Dan kita merasa agak mempunyai pandangan yang agak cerah bahawa generasi kita akan dapat mewarisi kita. Di dalam dunia Islam lain kita tidak dapat menjamin generasi sekarang akan dapat menjamin kedudukan agama dan perkembangan dakwah Islam yang sehat, karena mereka biasa mengembara. Malah banyak pelarian perang yang sekarang ini mendarat di negara barat, yang pergi ke Itali, England dan sebagainya. Bukan generasi ini yang kita harapkan dapat meningkatkan agama seperti yang kita lakukan di Indonesia. Oleh itu saya rasa dalam keadaan ini kita harus memberi sokongan, dan saya amat berbangga kerana Yang Mulia Tunku Puan Panglima Raja Kelantan Yang Mulia Tunku Dato' Haji Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, orang yang penting dapat sempat bersimpati dengan kita walaupun keadaan amat tidak mengizinkan, dalam keadaan cuaca yang panas dan bilik yang kurang selesa, dan dalam keadaan yang serba kekurangan ini juga kepada yang Majlis Agama Islam Kelantan dan juga menteri-menteri agama Islam yang lain yang selama ini memberi sokongan amat padu kepada kita untuk menjalankan IDIP dalam serba kekurangan ini. Mudah-mudahan pada hari ini pelajar-pelajar yang akan menerima sijilnya akan dapat memahami tujuan mereka, fungsi mereka yang sebenarnya, dan juga para tenaga pengajar yang telah berumus mendidik anak didik kita pada hari ini walaupun dalam keadaan yang serba sederhana. Karena kalau kita lihat pada hari ini di dalam dunia barat masih banyak berlaku pertelingkahan tentang agama. Saya melihat satu buku yang dikeluarkan baru-baru ini tentang agama ini dilihat sebagai satu khayalan. Is God, yang tulis itu is God and illusion. Adakah Tuhan itu satu ilusi saja? Adakah Tuhan itu satu khayalan saja? Adakah Tuhan itu wujud ataupun wujud hanya dalam keadaan yang mengkhayalkan kita? Masih persoalkan itu, kita tidak lagi persoalkan itu. Jadi yang bimbangnya generasi akan datang kalau membaca buku ini, mereka akan terpengaruh dengan keadaan sekarang dalam dunia baru. Oleh itu dalam keadaan ini saya rasa kita kena lihat bahawa sains dan Al-Quran berjalan amat sejajar, dan kita harus berbicara tentang agama dan Tuhan dengan pembicaraan yang penuh dengan intelektual, ilmiah. Stop seeing religion and science as opposing views. Bukan ada opposing views tentang religion dan science. Dan kita kena cakap tentang Tuhan dengan intelektual yang mendalam. Talk about God with intellectual depth rather than belittling literalism secara literal yang kecil. Dan kita kena jadi humble, be humble kepada Allah SWT. Jadi saya rasa saya banyak perkara yang boleh saya sampaikan. InsyaAllah satu masa nanti kita akan bertemu dengan semua para pelajar dan kita berbicarakan dengan dalam tujuan dan fungsi IDIP ini, karena saya hanya baru beberapa setahun menangani IDIP. Jadi lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada perempuan semua yang hadir, dan juga kepada para pelajar saya ucapkan atas kejayaan mereka, kegigihan mereka walaupun mereka tinggal dalam sebuah asrama yang begitu usang yang sudah diwarisi dari orang-orang pelarian perang, juga asrama dengan ini mungkin kalau Tuan Panglima Raja Kelantan dan Raja Nur Hayati mungkin tidak dapat melihatnya. Kalau melihat aman, filu sedih melihat tempat kedudukan
saja kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan taufik dan hidayah bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, majlis dengan segala hormat dan penuh takdir menjemput Yang Mulia Tunku Puan Panglima Raja Kelantan, Tunku Datuk Hajah Nur Hayati binti Tunku Abdul Rahman Putra Al-Had, Naib Yang di-Pertua Perkim Kebangsaan, merangkap Ketua Wanita Perkim Kebangsaan untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan majlis graduasi kali ke-23 Institut Dakwah Islamiyah Perkim. Dengan segala hormat dan takdirnya dipersilakan. Yang amat berusaha Tuan Haji Muhammad Nazir binti Ibrahim Kepala Institut Dakwah Islamiyah Perkim, Yang amat bahagia dan ketua selaku pengurusi Jumaat ini, yang berbahagia ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, yang berusaha wakil Perkim Kebangsaan dan Rakyat, Datuk-datuk dan Datin yang berusaha meraih syaraf dan kaki tangan Haji IP, yang dihormati para ibu bapa, jaga dan seterusnya, yang diraih para graduan dan keluarga Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat dan juga keizinannya kita dapat bertemu untuk menjayakan majlis graduan Institut Dakwah Islamiyah Perkim kalian 23 pada pagi yang berkah ini. Kepada pihak perusahaan Institut Dakwah Islamiyah Perkim yang telah menjemput saya pada majlis pada pagi ini, saya ingin mengucapkan terima kasih dan merasa berbesar hati kerana dapat berserta untuk meraihkan pencapaian ini dalam berbagai usaha. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syahas kepada para graduan yang berjaya menamatkan pengajian ini, dan kita berhimpun dalam majlis communication pada kali ini sebagai penghargaan untuk menghargai pencapaian fantastik. Syabas juga kepada mereka yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung di dalam membimbing dan mendidik kader-kader kita. Mereka tidak pernah merasa jumpa mencurahkan ilmu, masa dan tenaga dalam membimbing dan mendidik kader-kader kita. Semoga Allah saja yang dapat membalas jasa pengorbanan dan bimbingan para guru, pendidik dan penjaga-penjaga. InsyaAllah kejayaan yang dicapai ini akan menjadi inspirasi dan mendorong ke arah kejayaan dakwah dan masa depan Islam dan seluruh dunia menjadi pemakin pada gerak kerja dakwah dan berfungsi. Para hadirin yang dimuliakan sekalian, kejayaan Institut Dakwah Islamiyah Perkim sebagai sebuah institusi pendidikan Islam serta keupayaannya melahirkan ramai lepasan saudara baru yang benar-benar memahami Islam adalah satu usaha dan prestasi yang patut dibanggakan. Dedikasi Institut Dakwah ini dengan pengalamannya mendidik di kalangan saudara baru merupakan satu pengiktirafan dan salah satu cara dakwah perkembangan Islam di negara Malaysia. Justru itu saya bagi pihak kebangsaan akan sentiasa menyokong dan berusaha ke arah menjayakan hasrat dan wawasan ini. InsyaAllah diharapkan akan mendapat sokongan ahli majlis kebangsaan dalam memastikan segala infrastruktur dan kebutuhan pendidikan ini dapat ditingkatkan, terutamanya pembangunan asrama lelaki dan tingkat yang masih ketat pembinaannya. Diharap usaha ini untuk meningkatkan bangunan ini akan mendapat perhatian daripada badan institusi negeri dan juga badan korporat negeri Kelantan, insyaAllah. Oleh itu sesuai dengan objektif perubahan ini dan peranannya sebagai pusat latihan dan dakwah pada saudara baru, maka usaha-usaha ini ke arah pembangunan pendidikan dakwah dan
patut dan haruskan. Para hadirin sekalian, sistem pendidikan hari ini bergerak melalui pantas dalam usaha untuk menjadikan sistem pendidikan yang terbaik. Dalam persaingan global yang semakin sempit, institusi pendidikan kita perlu bergerak lebih pantas ke hadapan. Jika tidak, kita akan ketinggalan dan seterusnya dakwah kita juga akan ke belakang. Pencapaian kembali sistem pendidikan ini adalah harus sebagai satu untuk meningkatkan dan mengukuhkan dan merasakan ruang pendidikan sebagai sebuah dakwah ini. Kerana sudah tiba masa ini mengorak langkah lagi sesuai dengan umur-umurannya selama lebih mereka yang lain. InsyaAllah semoga dengan usaha ini akan menjadikan hidup lebih maju, cemerlang dan segala pada masa yang akan. Para diri kehormat, Bapak sehari sekalian, pada semua graduan, saya sekali lagi mengucapkan syabas dan tanya ke atas kepercayaan masing-masing. Sesungguhnya anda adalah orang yang akan berbuah kerana diri Allah SWT untuk mengembangkan ajaran agama Islam kita. Sebenarnya adalah perjuangan. Saya percaya juga para saudari-saudara sekalian dan para pendidik dan penjaga telah banyak melalui cabaran dan dugaan seperti yang dikatakan pendidik dan polisi hidup sendiri di mana rumah besar dan juga tempat tidak bersesuaian, tapi hanya Allah lah yang dapat membalas segala budi berjalan tersebut. Dan segala yang telah ada lalu cabaran dugaan, alhamdulillah ada telah berjaya dan insyaAllah semoga segala usaha ada dirahmati Allah dan dengan ganjaran di dunia dan juga di akhirat. Saudara-saudari sebagai graduat di alam baru ini diharap dapat memainkan peranan yang penting dalam memenuhi ekspektasi rakyat, masyarakat dan negara. Ingatlah akan berjawab masing-masing terhadap diri sendiri, keluarga dan negara. Dan cabaran-cabaran masa kini banyak tentang terhadap Islam yang datang dari kalangan mereka yang lahir Islam dan yang bukan Islam, yang menjadikan ancaman yang kuat terhadap agama suci kita. Sesungguhnya kami memerlukan semangat, dedikasi serta kegigihan anda untuk memperjuangkan dan terus berjuang mempertahankan hak serta agama suci Islam kita. InsyaAllah. Sesungguhnya kita kesulitan masa. Janganlah memandang pada hal yang lagi pendek sehingga ia melalaikan kita. Kita sebagai khalifah di bumi ini mempunyai amanah serta tanggungjawab yang berat bagi memperjuangkan dan mempertahankan hak Islam. Tidak penting dalam apa sektor yang saudara-saudari jemput. Apa yang penting ialah sebagai graduat ini diharap anda memenuhi social obligation untuk sama-sama menyumbang dalam membentuk masyarakat beriman bersatuan dan berkembang ke arah pencapaian Islam. Sebagai akhir kata, sama-sama kita berdoa semoga usaha kita diberkati Allah dan semoga maju jaya dalam hidup macam-macam private dan masyarakat. InsyaAllah. Dan saya dengan lapang bismillah. Dengan ini berasmikan majlis graduan ini hari ke-23. Sekian terima kasih. Assalamualaikum. Majlis dengan ini menjemput Dr. Abdul Aziz bin Mahmud, Ketua Jabatan Pengajian Asasi dan Bahasa, untuk mengumumkan penerima anugerah CJP. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mengiringi Yang Mulia Tunku Puan Gubernur Raja Kelantan, Tunku Datuk Hajah Nur Hayati bin Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Naib yang dipertua pergi merangkap Ketua Wanita Pergi Kebangsaan untuk menyempurnakan penganugerahan sijil-sijil kepada para graduan. Dengan ini saya baca senarai berikut.
Muhammad untuk penerima sijil Asas Pengajian Islam SAP, Muhammad Khairul Rizam bin Idris. Silakan. Effendi Hashim, Muhammad Yusri, Muhammad Daniel, Muhammad Daniel Abdullah, Umar Muhammad Isa, Muhammad Ali Akbar, Muhammad Nur Syazwan, Muhammad Fadil Abdullah, Asir Azlizan, Muhammad Saifu bin Parimin, Muhammad Fidus Abdullah, Jeniti bin Yusuf, Marhaimi Jais, Muhammad Danis Jazril, Syahrul Nizam bin Lius, Muhammad Irwan Helda, Muhammad Salihin bin Muar, Muhammad Yasin bin Abdullah, Nurul Ashikin Shirley, Lina binti Musa, Fauzi, Nur Hidayah binti Abdullah, Fatimah Suzaiminta, Siti Nur Ayuni, Nur Saleha, Nabiha binti Abdullah,
Aisyah Hamzah. Aisyah Abdullah. Nur Fatia Doris. Dan Nadia Muda Lasu. Berikut adalah senarai graduan bagi program Sijil Kajian Islam SPI. Muhammad Lukman Tayalan Abdullah. Muhammad Adam Muhibullah. Muhammad Azizul Kalisin. Muhammad Firdaus Ikus. Nefael Daniel. Muhammad Zikri Bradley. Abdul Rahman atau Dino. Muhammad Ridwan dan Ramin. Muhammad Hanif Muttaqi Mufti. Jalsyah Rambungan, Gandri Kamarudin dan Rafi Saljuan. Nur Aniza binti Rusli. Suatu hari memikirkan buku
Namun kini perpisahan yang terjadi, dugaan yang menimpai diri. Bersabarlah di atas suratan, ku tetap pergi juang.
Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi majlis menjemput yang berbahagia dan berdoa semuanya terakhir mengurusi majlis IDIP mengiringi yang mulia Tunku Puan Panglima Raja Kelantan Tunku Dato' Haji Nur Hayati binti Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj Adam Muhibbullah bin Abdullah dengan rata nilai grade keseluruhan sebanyak 3.98. Majlis mempersilakan. Anugerah pelajar terbaik keseluruhan kali ke-23 Institut Dakwah Islamiah Perkim. Dan ini menganugerahkan pada Muhammad Adam Muhibbullah bin Abdullah. Muhammad Adam Muhibbullah bin Abdullah atau nama asalnya Dizzy Rio Hernando Morales dilahirkan pada 19 Oktober 1992 di Ranau, Sabah dari etnik Dusun. Beliau merupakan anak bungsu daripada 4 orang adik-beradik, berasal daripada keluarga keputusan untuk memeluk Islam pada 19 Oktober 2010 di Selangor. Adam memulakan pengajian sekolah rendah di Sekolah Kebangsaan Kaum Kota Beluk, Sabah dan Sekolah Kebangsaan Mak Mandin Batu Pulau Pinang sebelum berpindah ke Selangor dan bersekolah di SMK Batu Hunjur, Kelang. Pada tahun 2011, Muhammad Adam menyambut pengajian di Institut Dakwah Islamiah Perkim. Di Institut Dakwah Islamiah Perkim ini, Adam menunjukkan prestasi cemerlang dalam bidang akademik dan juga co-curriculum. Saudara Adam berjaya mendapat anugerah pelajar terbaik sijil asas pengajian Islam pada tahun 2011. Dan seterusnya, dalam program sijil pengajian Islam juga beliau meraih sebagai pelajar terbaik dan purata nilai keseluruhan ialah 3.98. Dalam bidang co-curriculum, Adam telah berjaya dipilih menjawat jawatan timbalan yang dipertua Majlis Syura Pelajar bagi tahun 2012. Selain itu, saudara Adam juga terlibat dalam pelbagai program di dalam dan di luar IDIP serta beberapa kali mewakili pelajar IDIP ke majlis luar seperti program Mampu di Kuala Lumpur. Berdasarkan pencapaian beliau yang cemerlang dalam pelbagai program akademik dan juga co-curriculum, maka majlis graduasi IDIP kali ke-23 dengan ini menganugerahkan anugerah pelajar terbaik keseluruhan pada saudara Muhammad Adam Muhibbullah bin Abdullah. Dipersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Tunku
Datuk Tengku Haji Nur Hayati binti Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj di atas penyempurnaan anugerah perorangan akademik sebentar tadi. Terima kasih. Mempersilakan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana majlis penyampaian sijil dan anugerah kecemerlangan akademik graduan Institut Dakwah Islam yang Perkim bagi sesi 2012-2013 telah selamat dan selesai disempurnakan. Tahniah diucapkan kepada semua graduan dan menerima anugerah kecemerlangan akademik. Semoga kejayaan ini akan memberi dorongan kepada para graduan dan pelajar-pelajar lain untuk terus menggandakan usaha dalam menimba ilmu bagi memastikan kejayaan yang lebih baik dapat dikecapi pada masa yang akan datang. Seterusnya, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Ali bin Yusuf, Ketua Jabatan Pengajian Islam Institut Dakwah Islam yang Perkim. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunajjina biha min ahwalil afat wa taqdiruna biha min hajat wa tarfa'una biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min Allah ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا من النار أجمعين وتوزق واعف عمن يقول آمين 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 يا رب العالمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا واغفر بالصالحات أعمالنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وجميع مرائنا من الناجحين المتفوقين. آمين يا رب العالمين. اللهم ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami dan dosa semua muslimin dan muslimat yang masih hidup dan yang sudah mati. Allahumma ya Allah, berilah kami kekuatan dan kemampuan bagi menghadapi segala jabaran di dalam dan di luar. Allahumma ya Allah, turunlah ke atas ke majlis graduasi kami pada kali yang ke-23 ini penuh dengan rahmat dan berkat. Allahumma ya Allah, bimbing dan tunjuk ajarlah kami, pemimpin-pemimpin kami, ketua-ketua pasukan kami ke jalan yang betul dan lebih sempurna di dunia dan membawa kebahagiaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, jujurilah ke atas kami rahmat, nikmat dan keampunan, rezeki, kepahaman dan kelemutan, kesabaran, kesihatan dan keselamatan, dan janganlah jadikan kami dari golongan orang-orang yang putus asa dari rahmat-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami, anak-anak didikan kami di masa kini dan di masa-masa akan datang cemerlang di semua lapangan di dunia dan di akhirat. Allahumma ya Allah, mudahkanlah segala urusan dakwah kami dan segala rintangan-rintangan yang kami hadapi. La'allallahu minal maqbulin wal faizin. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma qawil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma ansur man nasara din Muhammad. Allahumma ansur juyus al muslimin wa asakir al muwahhidin wa ahlikil kafarat wal mubtadi' wal musyrikin wansurna alaihim ya rabbal alamin waj'al ba'sahum bainahum a'da'an min qaral muslimin. Allahumma irfa' 'anna واكشف عنا واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الغلاء والبلاء والوباء والطاعون والربا والزنا والفحشاء والمنكر والهلاك والأمراض والأسقام والآلام
والسيوف المختلفة والمشقة والضرر والجور والظلم والفتن ما لا يكشف غيره من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة كافة يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا إلهنا يا مولانا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Alim bin Yusuf di atas bacaan doa sebenarnya. Dengan ini berakhirlah sudah majlis kita pada pagi ini. Kami warga Institut Dakwah Islam yang Perkim sekali lagi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Tunku, Yang Berbahagia Tan Sri, Datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan para hadirin kerana sudi hadir bagi memeriahkan dan meraihkan para graduan IDIP sesi 2012-2013. Terima kasih juga kepada semua yang terlibat dalam menjayakan majlis ini sama ada secara langsung atau tidak. Juga terima kasih kepada penaja-penaja yang budiman kerana kesudian mereka untuk memberi sumbangan bagi menjayakan majlis kita pada pagi ini. 10 jari kami mohon kemaafan sekiranya sepanjang berjalannya majlis ini terdapat kecacatan dan kekurangan sama ada disedari ataupun tidak disedari. Segala yang baik datang dari Allah dan yang lemah itu atas kelemahan diri kita sendiri. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sudahi majlis kita dengan membaca tasbih istighfar dan surah Rahman. Perarakan keluar dewan. Ya Rasul salam